Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini 15 Syaban 1444 tepat kita. Kalau orang Mekah hari ini 16. Bersamaan dengan 8 hari bulan 3 23, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Nuh. Surah Nuh, surah yang ke-71, juzuk yang ke-29. Surah 21, juzuk yang ke-29. InsyaAllah kita akan mula baca beberapa ayat 1 hingga 4. Kemudian kita pergi kepada muqaddimah surah, intisari surah, maqasid dan juga munasabah surah. Kemudian kita akan pergi kepada tafsir ayat pertama sehingga ayat keempat dan mencari 5 faedah daripadanya, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, muslimin dan juga muslimat, jadi kita nak pengajian kita ni mendapat faedah untuk memahami Al-Quran, memahami tadabbur Quran. Barulah kita baca Quran, kita tahu apa yang Allah nak sampaikan kepada kita dan apa yang patut kita lakukan sepanjang hidup kita berdasarkan kepada Al-Quranul Karim. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraian. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budu Allaha wattaquhu wa ati'un. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Balik kepada muqaddimah, undur muka surat 1294, muqaddimah. Surah Nuh, surah ini diturunkan di Makkah, yakni surah dia panggil surah Makkiyatun. Surah Makkiyatun. Wa naqala al-ijma'a ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Mengandungi 28 ayat. Surah Nuh berapa ayat ada? 28 ayat. Dinamakan surah Nuh. Kenapa nama surah Nuh? Sumyat hadhihi suratu bi surati Nuh. Kerana pada keseluruhan surah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal Nabi Nuh alaihissalam dan pertentangan keras yang dihadapinya semasa ia menjalankan dakwah
mengajak kaumnya menerima agama Allah, yakni tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi daripada awal surah sampai ke akhir surah, kata Syekh Sa'di rahimahullah, lam yazkurillahu fi hadhihi surah siwa qissati Nuh. Dalam surah ni Allah tak sebut nama orang lain, Nuh saja. Lituli lubsihi fi qaumihi. Ada hikmah. Kerana Nabi Nuh lama sangat duduk bersama kaum dia sampai 1000 tahun. Kurang 50 dalam Quran kata. Wa tikrar da'wati ila tauhid. Dakwah dia nya ajak orang kepada tauhid dan melarang manusia daripada syirik. Dakwah dia ajak orang kepada tauhid, larang daripada syirik. Maka oleh kerana dia ni panjang duduk pada cerita dalam surah ni, pada dia seorang ya, tak payah orang lain. Intisari kandungannya menerangkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam membentangkan dalil-dalil tauhid yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah Ta'ala yang mencipta seluruh alam dan melimpahkan rahmatnya kepada sekalian makhluknya. Menerangkan tentang kedegilan kaumnya, mempertahankan pahaman syirik dan penyembahan berhala. Ia pun merayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatakan halnya. Akhirnya Allah membinasakan golongan yang engkar dengan taufan dan menyelamatkan Nabi Nuh serta pengikut-pengikutnya yang beriman di dalam bahtera yang termaklum. Surah ini diakhiri dengan menyatakan doa Nabi Nuh, semoga Allah Ta'ala membinasakan golongan yang kufur engkar. Doa Nabi Nuh, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi ini. Baiknya Nabi Nuh. Tapi ingat molek pendakwah, Nabi Nuh doa ni setelah hampir 1000 tahun dia berdakwah. Kita baru 3 hari nak doa orang, sabar. Bukan itu. Mana kalau kita berdakwah ni sampai 50 tahun dah. Dakwah ni orang tak dengar juga. Kita pun tak boleh doa juga macam Nabi Nuh. Kita kena doa minta hidayah. Yang kata aku ikut Nabi Nuh, doa habis orang sekaput lah. Dakwah kita ni berdasarkan kepada apa yang kita belajar. Dakwah Nabi Nuh berdasarkan wahyu daripada Allah. Maknanya total dia punya dakwah betul 100%. Dakwah kita ni qabilul lil ijtihad. Ada hak kita rasa betul, mungkin tak betul. Ada hak kita rasa tak betul, mungkin betul. Jadi kita kena letak kita ni boleh dikritik dan kita juga boleh mengkritik. Itu ni. Boleh kritik dan boleh mengkritik. Dia kata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi ini. Kerana sesungguhnya jika engkau biarkan mereka hidup, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan anak mereka yang berbuat dosa lagi kufur engkar. Kalau beranak pula, anak dia kafir juga. Wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku dan bagi kedua ibu bapaku serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman. Dan ampunkanlah bagi sekalian orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan dalam segala zaman. Dan janganlah engkau tambahi orang-orang yang zalim melainkan kebinasaan. Jadi Nabi Nuh berdoa bila? Setelah hampir 1000 tahun. Kita pendakwah tak ada hak nak binasakan orang. Dakwah kita ni dakwah Muhammad. Dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan doa kecuali orang yang telah melampau jahat. Tapi orang-orang lain semua Nabi doa baik. Sebagaimana Nabi doa kepada Saqif. Orang suruh binasakan, Nabi doa untuk minta hidayah. Akhirnya Saqif datang, masuk Islam berduyun-duyun selepas pembukaan kota Mekah. Baik, pada jemaah kita balik kepada Muharrar. Maqasidus surah, objektif surah ini apa? Darbul masalil musyrikin biqaumi Nuh.
Allah nak buat bandingan, analogi tentang puak-puak kafir. Kaum Nabi Nuh awalul musyrikin, kafir yang pertama dalam dunia ni, kafir kaum Nabi Nuh. Sebab dia rombongan yang pertama, dia di kafir yang pertama. Jadi hati-hati. Punca kekafiran mereka ni kenapa? Sebab al-ghulu fi hubbis salihin, melampau memuja orang-orang soleh di kalangan mereka. Nanti kita tunjuk. Ana ada tulis satu makalah tafsir kepada ayat Nuh. Tajuk dia punca berlakunya syirik di atas muka bumi. Sebab apa? Sebab terlalu puja orang soleh. Ini bahaya. Nampaknya fenomena memuja orang soleh ni kuat zaman kita hari ni. Sampai ada musim tertentu pakak belagak pergi kubur wali, kubur tok ayah ni, kubur yang dikatakan kubur Nabi, belagak. Hati-hati tuan-tuan. Kita mula-mula belagak pergi duduk tahlil situ ya. Mari generasi kedua esok belagak pergi duduk gosok. Dibimbangi generasi yang ketiga pergi sembah kubur. Na'udzubillah. Sebab dunia makin menyepi. Ilmu makin hilang. Orang-orang yang pertama, generasi pertama hilang. Dia tak tahu sejarah. Akhirnya mereka sembah kubur tok wali yang pada awalnya dihormati. Nama-nama dalam Quran Yaghusa wa Ya'uqa wa Nasra, ulama tafsir kata itu nama orang soleh di zaman Nabi Nuh. Orang soleh bila mati cetai mari. Tak sayang ke guru? Sayang. Habis kalau sayang macam mana? Buat patung, letak pintu masjid. Untuk nak ambil inspirasi, semangat untuk guru. Habis generasi pertama, generasi kedua, cetai mari pula. Tengok saja ya. Tak sayang guru, sayang. Gosoklah sikit. So, habis generasi kedua mari tiga, gosok je. Akhir sekali sembah kepada patung. Itu dia panggil punca berlakunya syirik di atas muka bumi ini. Bermula daripada mana? Bermula daripada menyembah patung-patung. Tengok sejarah ni dalam makalah dalam web abuanasmadani.com tu ada cerita dia punca berlakunya syirik di atas muka bumi. Tuan-tuan boleh baca untuk pengajaran, untuk iktibar, supaya sejarah hitam itu tidak berulang kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, insya-Allah. Baik. Maudu'atis surah, beberapa isu surah ini dalam pimpinan ni dia tak sebut nombor. Dalam muharrar dia sebut 5 isu. Yang pertama, zikru da'wati Nuhin alaihissalam, menyebut tentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya dan apa keucapan dia kepada kaumnya. Satu. Sanian, yang kedua, zikru turuq. Allah sebut jalan, cara, metodologi, cara, uslub Nabi yang digunakan oleh Nabi Nuh dalam berdakwah kepada kaumnya, seperti at-targhib wa tarhib, galakan, amaran, memperingatkan mereka tentang asal kejadian, ajak mereka supaya berfikir tentang nikmat Allah, menunjukkan dalil-dalil betapa agungnya penciptaan Allah Azza wa Jalla, dan memperingatkan mereka tentang hari pembalasan. Salisan, yang ketiga, bayanu mauqifi qaumi Nuh. Allah nyatakan respon, tindak balas kaum Nabi Nuh terhadap dakwah dia. Dan bagaimana mereka berterusan derhaka kepada Nuh, berpegang dengan ajaran syirik mereka, maka Allah Ta'ala binasakan mereka. Yang keempat, doa Nuh, doa Nabi Nuh kepada ke atas kaumnya supaya dibinasakan setelah berlalu masa yang begitu panjang. Mana Nabi Nuh dah dapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla bahawa lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tak akan beriman lagi orang kaum Nuh kecuali hak ada ni. Hak lain tak akan beriman. Nuh angkat tangan, Rabbi la tazar 'alal ardi kamilal kafirin diyara. Kalau macam tu jangan tinggal semua kafir ni mati habis. Bila
setelah didapat wahyu, orang lain tak beriman. Kita yang tak dapat wahyu, jangan cuba-cuba nak doa kebinasaan orang. Jangan. Tidak boleh. Ya, hati-hati tuan-tuan. Khamisan, yang kelima, doa Nuhin alaihissalam bil maghfirati lahu. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, minta Allah Ta'ala ampunkan dia, ampunkan dua ibu bapa dia, dan binasakan puak-puak yang kafir. Jangan lupa kita sentiasa doa kepada kita, kepada dua ibu bapa kita, orang-orang yang kita sayangi, supaya mendapat rahmat Allah, mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Munasabatu as-surah lima qablaha. Munasabah surah ini dengan surah sebelumnya, Al-Ma'arij, ada dua sebab. Yang pertama, tasyabuh, hampir sama, ada persamaan. Permulaan dua surah ini yaitu sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Puak Quraisy mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta segerakan azab. Dalam ayat ini, surah ini, inna arsalna Nuhan ila qaumi. Allah Ta'ala sebut kaum Nabi Nuh. Maknanya dua surah ni dua Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, munasabah yang kedua, lamma qala ta'ala fi awakhiril ma'arij, di akhir surah Al-Ma'arij yang lepas, Allah kata, inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum. Allah kata, aku berkuasa untuk nak tukar orang lain. Orang yang ada ni tak kerah kepala, tak mau beriman, aku binasakan, ganti orang lain. Jadi aqabahu bi qissati Nuh. Allah Ta'ala bawa surah Nabi Nuh contoh, numuzaj, contoh kepada kebinasaan total satu kaum dan digantikan dengan kaum lain. Sebagaimana dalam surah Nuh, Allah kata, aku binasakan semua orang kafir yang tinggal di atas bahtera Nabi Nuh, orang yang beriman. Ini ayat ini menunjukkan dalil kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nak menukar manusia itu boleh, sebagaimana berlaku juga kepada kisah Ashabul Jannah, tuan kebun, dalam surah Nun setelah berakhirnya surah Tabarak. Ini dua-dua perbandingan itu cantik. Maknanya dalam surah Al-Ma'arij Tuhan kata, aku boleh tukar orang lain. Mari surah Nuh sebagai contoh, aku dah tukar pun. Semua sekali total binasa. Yang tinggalnya beberapa orang di atas bahtera Nabi Nuh. Mereka lah generasi seterusnya. Lepas pada itu ada pula hak kafir. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta supaya Allah selamatkan kita, Allah selamatkan keluarga kita, Allah selamatkan orang-orang yang kita sayangi, Allah selamatkan semua pelajar-pelajar yang ada bersama di alam nyata, alam maya ini, dan keturunan zuriat kita, mereka semua daripada terjebak dengan kekufuran, wal'iyazubillah. Tengok ni, orang duk sibuk sehari dua ni dengan filem karut apa ni nama. Duk ajar budak-budak supaya boleh murtad dengan kata-kata bebas. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama itu untuk orang kafir. Orang yang beriman tidak ada paksaan. Mesti dipaksa supaya tetap di atas agama ini. Jangan sekali-kali keluar daripada agama ataupun pergi terikut dengan ajaran-ajaran yang songsang, yang sesat, yang menyeleweng daripada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar, tamatlah muqaddimah. Sekarang kita pindah kepada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumih an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya
dengan berfirman kepadanya. Di Allah Ta'ala bila pilih Nabi Nuh jadi Rasul, Allah ajar kepada dia apa ke dakwah yang Nabi Nuh kena bagi tahu pada kaum dia. Apa dakwah dia? Berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka datangi azab yang tidak terperi sakitnya. Jadi Allah Ta'ala perintah supaya beri amaran kepada kaum sebelum datangnya azab. Maknanya dia di antara Adam dengan Nuh ada 10 kurun. Jadi lama masa hilang mati orang-orang soleh tu. Marilah syaitan ajar supaya mereka puja orang soleh, kemudian melakukan syirik terhadap Allah Ta'ala dengan sembah berhala. Jadi mari Nabi Nuh ajar kepada kaum dia supaya kembali ke jalan Allah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla sebelum datangnya azab. Ay min qabli an ya'tiyahum azabun mu'lim fi ghayatil ilam. Sebelum hari azab daripada Allah Ta'ala, beriman cepat. Jadi punca kebinasaan manusia ini punca di mana? Punca di syirik, kufur, maksiat. Mana sebelum tergelar air ni, mari beriman lah. Kalau sudah mari air banjir, nak beriman lagi tak dapat dah. Masa sudah tamat, tempoh sudah berakhir. Maka Nabi Nuh pun berdakwah. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ia pun menyeru kaumnya dengan berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini diutus kepada kamu sebagai pemberi ingatan dan amaran yang nyata. Jadi Nabi Nuh telah mengikut arahan Allah Azza wa Jalla, memberi amaran kepada kaum dia supaya jangan derhaka, jangan lawan, ikutlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Mari semua kita tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Iaitu sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadanya serta ta'alah kamu kepadaku. Jadi Nabi Nuh AS maka dia berdakwah kepada kaum dia dua perkara. Yang pertama, sembah Allah, ubudullah, kemudian ikut apa yang aku ajar kepada kamu. Jadi kalau nak selamat, sembah Allah Ta'ala. Mu nak tahu jalan nak sembah Allah, kamu nak tahu jalan selamat macam mana, ikut aku. Jadi tak boleh reka-reka sendiri, tak boleh. Ni masyarakat hari ni dia suka benar hak reka-reka. Bagai tiruan dalam bab ibadat kita suka benar. Kalau kita beli barang nak cari hak ori, dalam bab ibadat pergi cari hak rekaan. Kenapa? Rugi kita tuan-tuan dan puan-puan. Rugi kita sebab duk cari barang tiruan. Hak asli ada tak mau. Ni musim musim ni boleh apa ni, Syaban ni. Musim orang pergi berlarak ke kubur yang dikatakan kubur Nabi, berlarak. Mengembara daripada negeri ni, terbang semata-mata nak pergi ke kubur. Kita kata subhanallah. Subhanallah. Orang yang pergi, ada juga yang mengembara ke tanah haram, tapi pergi rutin, jadi rutin saja. Tak ada pendidikan, dakwah yang begitu tidak dihiraukan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena beza di antara pelancongan dengan ibadat. Pelancongan dengan ibadat. Ibadat nak pergi Mekah, nak pergi umrah, itu ibadat. Kita perlu pada ilmu, perlu pada pengetahuan. Kalau nak pergi ke tempat lain pun kita perlu nak tahu di mana tempat nak makan halal, di mana tempat nak beli hak murah pun tahu. Jadi kalau nak pergi ibadat, biarlah kita ibadat dengan cara yang baik.
Man tatabbaba, sebagaimana kata di ahli usul, man tatabbaba, siapa dia dakwa jadi tabib walau dia bukan tabib, ini di masalah. Kita ni pun tak apa, saya biasa dah. Pergi Mekah tiap tahu, bawa orang tak ada pendidikan, tak ada pengajian. Kita mengatakan pergi ibadat ni bukan suka-suka. Ibadat ni perlu pada bimbingan, perlu pada ilmu. Jangan ada main. Jadi Nabi Nuh AS, dia suruh dakwah pada tauhid. Cara nak tauhid, ikut aku. Ikut Nabi Nuh. Zaman kita hari ni pun cara kita nak tauhid, cara kita nak ibadat, ikut Nabi SAW. Kita tak jumpa dengan Nabi, sahabat-sahabat jumpa. Imam-imam hadis telah meriwayatkan. Jadi kita semak dalam kitab-kitab para ulama yang muktabar, kita pilih yang ada riwayat yang sahih daripada Nabi SAW yang dihuraikan oleh ulama, kita buat. Bukan boleh reka sendiri dalam ibadat suka-suka lah. Ibadat bukan suka-suka. Ibadat ittiba' bukan ibtida'. Tanda itu. Ibadat ittiba' la ibtida'. Ikut bukan reka. Itu beza di antara dua tu. Baik. Kalau kamu taat, kamu bertakwa, takut pada Allah Ta'ala, taat kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, tauhid, maka Allah Ta'ala jamin. Tengok ayat keempat. Yaghfir lakum min zunubikum. Supaya Allah Ta'ala ampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu. Jadi dosa-dosa itu Allah Ta'ala ampunkan. Khahnya, dosa di antara kita dengan Allah diampunkan. Dosa di antara kita dengan manusia, perlu kita minta keampunan. Wa yuakhirkum ila ajalim musamma, dan memberi kamu hidup dengan tidak terkena azab sehingga ke suatu masa yang tertentu. Mana kalau kamu beriman, Allah Ta'ala tak akan binasakan kamu. Tapi kalau kamu tak beriman, tunggu, banjir akan datang, kamu semua mati. Itu dia kata, wala yu'ajilkumullahu ta'ala bi'azab isti'sal. Allah Ta'ala tidak segerakan azab mati semua kamu. Sebab apa? Dengan sebab kamu syirik itu, bila kamu beriman, tak kena azab. Ataupun Allah Ta'ala tak jatuhkan azab sehingga kamu mati, bila lepas mati baru bermulanya azab. Jadi azab itu ada dua kategori. Satu dia panggil azab, azab di dunia, marinya bala bencana, marinya apa, ataupun dia tak azab dunia tapi dia azab di akhirat. Bermula azab bila mati, masuk dalam kubur, habislah dia. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, inna ajalallahi iza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya, maka segeralah beribadat dan bertakwa, kerana sesungguhnya ajal yang telah ditetapkan Allah, apabila sampai masanya, tidak dapat ditangguhkan. Kalaulah kamu mengetahui hakikat ini, tentulah kamu akan segera beriman. Segera beriman. Baiklah para jemaah sekalian, itulah nasihat Nabi Nuh kepada kaum dia supaya beriman. Bila dia beriman, azab tak mari, dan mereka akan selamat di dunia, bahagia di akhirat. Itulah dakwah. Kita hari ini pun kena berdakwah, ajak orang kepada agama Allah. Orang yang sudah beriman kembali kepada berhayati kitab Allah dan berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, barulah kita selamat biiznillahi azza wa jalla. Baik, kita berpindah kepada al-fawaid, faedah daripada 4 ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, qala Allah Ta'ala, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak. Allah kata, kami hantar Nabi Nuh supaya dia dakwah, beri amaran kepada kaum dia. Kata di ulama tadabbur, risalatu Nuh
risalah Nabi Nuh hanya kepada kaum Nuh saja. Siapa dia? Kata umum dia ni fahya lil insi faqat. Jadi kalau orang kata Nabi Nuh ni risalah dia umum untuk manusia saja. Wa ammar risalatul ammatu, risalah yang umum general kepada semua manusia ni khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi kita tak kira kaum mana, tak kira di atas bumi mana mereka duduk, mereka itu manusia ke jin, semuanya masuk. Jadi Nabi Nuh untuk kaum dia saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umum. Sebab tu dia kata ila qaumihi inna arsalna nuhan ila qaumihi. Bas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Lain itu perbezaan. Perbezaan yang pertama. Baik, pada jemaah sekalian, kita pergi kepada faedah yang kedua. Masih lagi dalam ayat inna arsalna nuhan ila qaumihi. Ulama tadabbur kata Allah Taala hantar mari makhluk ini dengan dua cara. Satu dia panggil irsal al-dini. Allah Taala hantar di atas nama agama. Maka itu nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam itu utusan agama. Satu lagi dia panggil dihantar secara umum, universal, kepada alam ini. Seperti dalam ayat surah Maryam ayat 83 Allah kata alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza. Kami hantar mari syaitan-syaitan pergi sokong puak kafir. Bukan mana Allah reda, tapi dah jadi tabiat dah orang kafir ni disokong oleh syaitan. Pejuang-pejuang dia tidak berjuang di atas nama agama, tidak berjuang untuk Islam, mereka berjuang tapi disokong oleh syaitan. Pejuang Islam disokong oleh malaikat. Kita pergi ke Badar. Dekat Badar tu ada bukit pasir, dia panggil Kasibul Hanan. Sebelah dia tu dia panggil Jabalul Malaikat. Allah hantar mari 1000 malaikat turun pada hari perang Badar memberi sokongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua cara. Allah Taala irsal, Allah Taala utusan agama, iaitu nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian utusan yang berbentuk secara umum dunia ni dia hantar banyak benda. Baik. Itu dia panggil irsal dini, irsal kauni secara alam ini. Maka semua perbuatan orang kafir dikira dosa. Perbuatan orang kafir dikira berdosa. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini yaghfir lakum di akhir ayat. Allah Ta'ala ampunkan mereka. Sebab bila masuk Islam, Tuhan ampunkan dosa. Perbuatan kamu dulu berdosa, tapi dengan Islam dihapuskan. Dua. Al-faidatus salisah. Faedah yang ketiga, wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Allah Ta'ala lewatkan sehingga kepada tempoh yang tertentu. Apa maksud dia? Adakah maksudnya ajar dia bertambah? La. Sebab dalam surah Al-Munafiqun ayat 11, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Dari sudut ajal tak bertambah. Hak Tuhan tulis banyak ni, umur 60, 80 tahun, tak akan lebih. Habis, apa yang kita nak faham ayat ni? Ayat ni dia kata apa? Wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Allah Ta'ala lewatkan kepada tempoh yang tertentu. Jadi, dia kata ayat ini, Allah Ta'ala lewatkan tempoh, maknanya tempoh azab. Bukan tempoh ajal. Tempoh azab. Kalau kamu beriman, azab tak mari. Kalau kamu kafir pun ada kalanya azab tak mari. Untuk akhirat kamu terima di sana. Jadi ada ulama kata in amanu, kalau mereka beriman Allah Taala beri pada mereka umur 1000 tahun. Kalau tak beriman makna 5 tahun je, 500 tahun je hidup sebab binasa cepat.
Umur asal Tuhan tulis di Lauhul Mahfuz tak berubah. Sama juga dengan masalah apa ni? Masalah hadis Nabi SAW mengatakan al-birru, tanda ni pelajar. Al-birru, orang yang buat baik. Hadis hadis Anas bin Malik, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi. Siapa dia nak Allah Taala luahkan rezeki dia. Au yunsa lahu fi asari, atau panjang dia punya kesan hidup dia. Falyasil rahimahu, la dihubungi silaturahim. Adapun dengan sebab kita hubungi silaturahim, umur kita jadi panjang. Sekarang ni umur kita baru 50. Bila kita buat baik ke mak kita, dia akan jadi 100 tahun. Gitu ke? Umur tu tak berubah. Allah dah letak dalam Lauhul Mahfuz, dia tak berubah. Cuma bila berubah, yang berubahnya cara hidup manusia. Orang yang buat baik, buat baik pada mak ayah dia, umur dia panjang. Ada kepanjang angka atau panjang kenangan. Itu maksudnya. Ada ulama kata panjang kenangan, kesan. Dia mati, kebaikan dia tak mati. Orang duk ingat, oh dia ni lah dulu. Bila orang lalu kat kubur dia, Masya Allah, Allah Ta'ala lah bagi rahmat kepada mamak ni. Masa dia hidup dulu, dia galah ayah dia. Dia kepong, ni bahasa Kelantan ni. Kepong ni maknanya dukung mak dia. Mak nak pergi hospital, dia angkat. Ayah dia mandikan. Contohnya, orang ni orang yang dikenali oleh orang. Jadi panjang umur dia. Kebaikan dia tak mati, walaupun dia sudah mati. Itu dipanggil, bukan makna umur dia bertambah. Tuhan tukar semula. Daripada umur 50 jadi 70. Tulis. Ajal telah tetap. Tak boleh berubah. Yang berubahnya cara hidup orang. Ada orang bila dia mati, tak ada siapa tahu pun dia. Ramai tak ramai? Ramai je orang. Tak ada siapa. Kubur dia orang pun tak pergi. Anak cucu dia pun tak mari. Ada orang ni Masya Allah. Kubur dia orang ziarah. Jasa dia dikenangi. Nama dia disebut. Orang sentiasa doakan kepada dia. Itu dipanggil. Siapa dia nak panjang umur, siapa dia nak dapat kenangan yang banyak, maka naklah dia hubungi silaturahim. Hadis ini sahih. Hadis ini dalam Muslim, dalam Bukhari Muslim. Nah. Baik. Berapa dah kita? 3. Yang keempat. Wa yuakhirukum ila ajalin musamma, inna ajalallah idza ja'ala yuakhiru law kuntum ta'lamun. Hadza wa'dun bi khairin dunyawiyyin. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu kebaikan atas dunia, iaitulah lama hidup. Fa innahu minan ni'amil azimah. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita, kita ni suka hidup lama atas dunia. Betul? Setiap orang tu nak panjang umur belaka. Nak tengok anak besar. Semua dapat menantu. Nak tengok cucu pula. Kalau kita mati tok mana? Nanti dulu nak tengok cucu pula nikah. Tak habis. Kalau habis cucu, cicit. Manusia ni dia tak minta nak mati. Kecuali apabila dia sakit sangat-sangat atau ditipu bala baru nak mati. Kalau tidak, tak mau mati dia. Jadi wahadha namus ja'alahu Allahu fi jibillatil insan. Jadi ini sifat semula jadi Allah Ta'ala letak dalam jiwa manusia. Dia nak panjang umur. Nak panjang umur. Maka Allah kata nak panjang umur, nak hidup selamat, nak senang atas dunia, nak bahagia di akhirat, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan maksiat. Kata-kata hikmah daripada ulama salaf, ada kata daripada Ali, ada kata daripada orang lain. Dia kata, aku heran dengan manusia ni. Mereka susah hidup, sedangkan di tangan mereka ada alat kesenangan. Apa dia orang tanya, Syekh, Mahi, apakah alat kesenangan itu? Dia kata istighfar. Astaghfirullah banyak, istighfar banyak, sentiasa taubat kepada Allah Ta'ala, minta ampun Allah, Allah Ta'ala beri kesenangan pada dia. Dia kata, aku heran dengan manusia ni susah hidup, tersepit, sedangkan di tangan dia sudah ada alat untuk mendapat kesenangan. Apa dia? Istighfar.
Jadi man lazimal istighfar, siapa dia sentiasa beristighfar, Allah Ta'ala jadikan yang sempit itu luas, yang susah itu senang, yang payah itu mudah. Saya istighfar bila kena bala. Jebek duduk tangga masjid. Mari nak minta ustaz suruh solat ajak ke dia. Waktu sehat molek tak mari pun masjid. Ini masalah kita sekarang. Baik, yang terakhir Allah sebut di akhir ayat, lau kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Soal apa faedahnya? Tuhan sebut, Tuhan tutup ayat itu ni, ayat keempat, lau kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Jawab dia al-gharad, tujuan dia az-zajar an hubbid dunia. Ayat ini larangan, ayat 4 ni larangan daripada kita cintakan kepada dunia, gila kepada dunia, tak lupa kepada agama. Sebab apa? Anna ghuluwa fi hubbid dunya, bila dia selanak sayang sangat pada dunia, dia tak mau mati. Tak mau mati. Bakhil dia atas dunia ni. Orang buat masjid ni tak cukup duit, pakat sedekah lah, pakat derma lah, infak. Dia tengok dalam akaun dia ada 5 juta, bagi infak RM50. Apa punya akaun macam ni awak? Sebab hubbud dunia. Dia ingat dia nak hidup lama lagi atas dunia, dia sayang lagi pada dunia, dia tak mau mati lagi. Tapi kalau orang yang cerdik, selalu Abu Anas diulang kata-kata orang cerdik ni apa dia? Cintailah harta anda. Mencintai harta kita, supaya harta kita menjadi milik kita dengan apa? Dengan kita infak, bukan kita simpan. Hak simpan itu orang. Hak kita duk simpan dalam akaun, dalam mana-mana, itu harta orang. Bila kita mati semua jadi pusaka. Yang kita jadi harta kita, yang kita infak, yang kita gunakan, itu harta kita. Jadi ayat ini Allah kata, lau kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu nikmat Allah Ta'ala yang besar, kamu tahu besarnya keampunan Allah, kamu tahu apa disediakan oleh Allah, kamu tak akan cinta dunia, kamu cinta kepada akhirat, kamu nak mati bertemu dengan Allah, kamu akan berpisah dengan dunia. Dunia ini menjadi tunggangan ke akhirat, kita akan gunakan apa saja yang ada untuk mendapat pulangan yang besar. Jadi itulah dia 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita baca, ayat pertama sehingga ayat 4. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri akan datang, ayat 5 sehingga ayat 12. Ayat 5 sehingga ayat 12. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.